Bismillah, walhamdulillah, wassalamun ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. الحمد لله, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berkumpul untuk majlis penerangan sempena kedatangan pilihan raya yang ke-15. Amba mari daripada Pasir Salak. Teman dah jadi orang Pasir Salak. Antara yang seronok di Pasir Salak, banyak makan buah durian. Kali pertama dalam sejarah, hamba makan buah durian selepas maya subuh. Terlalu banyak dan murah. Kalau di sini rasanya hamba tinggal di Kajar. Rasanya di Kajar kalau sebulan lepas rasanya 1 kilo RM15. 1 kilo RM20. Di Pasir Salak, teman nak ajak semua teman kawan-kawan pergi sana, 1 kilo lebih kurang RM6, RM7, 1 kilo, murah. Dan ada pokok yang umur dia lebih daripada 100 tahun. Isi dia memang lemuk, manis, sedap. Orang Kelantan panggil manis leting. Baik, amba sebut buah durian ni sebab antaranya ada orang tanya amba, sebab apa ustaz pilih PH, tidak pilih pasukan-pasukan lain lah. Kita hormat belaka lah. Ada minat. Tapi apabila kita pilih mengikut ilmu yang ada pada kita, kefahaman yang ada pada kita, keyakinan yang ada pada kita. Baik, amba bagi tahu mudah sebab duk makan durian sokmo. Buah durian ni ada isi, ada kulit. Kalau diberi pilihan adik kakak, terutamanya saudara kita kaum Cina yang suka pada buah durian ni, apabila diberi pilihan nak kulit ke nak isi? Kulit. Tentu kita pilih isi. Jadi pati ni adik kakak, wadah ni adalah alat, adalah kulit. Perjuangan tu adalah isi. Roh perjuangan yang sebenar itulah isi. Jadi ambo pilih isi. Boleh faham Ambo kecek Kelantan, payah nak kecek bahasa Melayu Putrajaya ni sebab banyak makan budu. Baik. Apabila kita bercakap tentang pilihan raya, kita tidak bercakap tentang kerajaan nak buat jamuan secara besar-besaran. Nak semelah lembu 10 ekor, 50 ekor. Itu bukan kerja kerajaan. Itu kerja NGO kampung boleh buat. Apabila kita cakap bab pilihan raya, kita bercakap tentang isu pengurusan negara. Kalau kita nak cakap bab politik Islam, amar ma'ruf yang paling besar berkaitan dengan urusan pengurusan negara adalah menegakkan keadilan. Ini yang kita perlu perjuangkan. Kalau kita nak cakap bab nahi mungkar,
yang paling besar dalam pengurusan negara adalah memerangi rasuah, memerangi ketirisan dalam pengurusan negara. Ini kalau kita kata kita nak bawa Islam lah. Kalau kita nak bawa politik Islam, ini yang perlu kita cakap, ini yang perlu kita perjuangkan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang mencipta kamu semua. Kamu semua tu sebagaimana ayat, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia semua sekali. Kalau kita orang Islam, kita yakin manusia ni ciptaan Allah bermula daripada Nabi Adam. Adapun saya pada Islam, kita hormat pandangan masing-masing. Aku, Allah Ta'ala kata, aku cipta kamu wahai manusia, sama ada kamu lelaki ataupun perempuan. Dua kategori, tak ada kategori ketiga keempat. Dua je bila sebut manusia ni, lelaki ataupun perempuan. Tak kira dia daripada keturunan mana, warna kulit mana, bangsa apa, hatta agama apa pun, yang pentingnya lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan aku juga, Allah Ta'ala kata, aku cipta kamu ni berpuak-puak, berkabilah, berbangsa, beretnik. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa tujuan? Allah bagi tahu dengan satu huruf, satu kalimah je, lita'arafu, untuk kita kenal mengenal. Ta'aruf what kita sebut. Jadi kenal mengenal sesama kita. Kalau kita rapat dengan kawan kita, kenal mengenal, kita kenal dia, dia kenal kita, kita kenal nama dia, keluarga dia, dia belajar mana, dia kerja mana, hubungan jadi baik. Hormat menghormat sebab faktor kenal mengenal. Baik, kalau dalam yang lebih besar, contohnya antara negara dengan negara, macam mana kita nak tatbik, nak laksana maksud lita'arafu? Itu wujudnya kedutaan. Kedutaan ni lambang lita'arafu, kenal mengenal. Jadi contoh, kita bagi contoh mudah antara Malaysia dengan Saudi. Payah kita nak pergi belajar sana. Payah bagi orang Islam nak buat umrah ataupun nak buat haji kalau tidak ada kedutaan. Jadi kedutaan ni jambatan untuk ta'aruf antara dua buah negara. Mudah hubungan, mudah nak melancong, mudah nak pergi belajar, mudah nak import, nak ekspor, semua sekali mudah. Itu ta'aruf dalam konteks negara dengan negara. Baik, dalam pengurusan negara, lita'arafu ni makna dia kenal mengenal dalam konteks yang lebih besar. Dia memberi makna perkenalan, dia memberi makna kerjasama, dia memberi makna hormat menghormati, dia memberi makna tolong menolong, dia memberi makna bertolak ansur, dia memberi makna maaf memaaf. Ini makna ta'aruf yang sebenar, memberi makna perkenalan yang sebenar dalam konteks pengurusan negara. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah Ta'ala cipta kita daripada tanah, daripada bumi, dan Allah Ta'ala bagi tahu, di tanah inilah, di bumi inilah aku minta kamu hidup memakmurkan muka bumi. Tak mungkin kita boleh makmurkan muka bumi kalau kita pilih pemimpin yang salah, pemimpin yang mengamalkan rasuah, pemimpin yang bersekongkol dengan perasuah. Tak mungkin. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinthil azim. Pemimpin yang biasanya terlibat dengan rasuah, dia ada satu cara hidup dia, iaitu mutrafin, hidup gaya mewah. Dan kita boleh tengok macam mana seorang pemimpin yang kita tahu dia punya gaji dia, allowance dia, kemudahan dia dapat, apabila dia mati, dia boleh meninggalkan sampai berbilion duit di akaun dia kalau tidak terlibat dengan rasuah. Tak mungkin pemimpin yang hidup gaya mewah dia boleh fikir tentang rakyat. Jadi sebab itulah pentingnya pilihan raya. Bukan masalah kita nak pilih agama, bukan masalah kita nak pilih antara iman dengan kufur.
Tapi pilihan raya ni adalah medan untuk kita pilih mana pemimpin yang kita yakin, pemimpin yang mempunyai integriti, yang mana di dalam Al-Quran disebut Al-Qawi Al-Amin, ataupun disebut Hafizun Alim. Maknanya integriti, memberi makna pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggungjawab, pemimpin yang berjiwa rakyat, pemimpin yang berjiwa khidmat. Ini yang kita nak pilih. Kita tak perlu mengkufurkan sesama Islam, kita tak perlu memutuskan silaturahim, kita tak perlu membawa politik sentimen perkauman. Hai, naik semangat juga ambon. Jadi macam mana kita, takdirnya Allah Ta'ala di bumi Malaysia ni ada belaka, ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan, ada orang asal. Tidak ada cara terbaik. Kalau kita sebut kita nak memperjuangkan kesatuan dan perpaduan, tak mungkin kesatuan dan perpaduan kita boleh urus melalui sentimen perkauman dan bangsa. Tak mungkin akan selesai. Perpaduan tak mungkin akan selesai berasaskan kepartian. Tak mungkin. Mustahil adik kakak. Baik, macam mana cara terbaik? Kita kembali, kalau orang Islam, kita kembali kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita kepada kita melalui sirah perjalanan hidup dia, amar ma'ruf yang terbesar dalam pengurusan negara adalah keadilan. Mana bukti dia? Antara buktinya, sebahagian daripada sahabat minta izin dengan Nabi untuk berhijrah ke Habasyah sebelum berhijrah ke Madinah. Sebab apa pilih Habasyah? Nabi kata kerana di sana ada seorang pemimpin yang adil. Sedangkan pemimpin tu bukan Islam pun pada masa itu. Nak cerita kepada kita, pengurusan negara ni penting, dia berkait dengan keadilan. Keadilan ni lawan dia kezaliman. Mana bukti kezaliman? Antara bukti kezaliman apabila seseorang itu diberi peluang oleh rakyat untuk urus negara, dia tidak fikir tentang rakyat, tapi dia fikir tentang macam mana kuasa yang ada pada dia, peluang yang ada pada dia untuk dia kau keuntungan negara, aset negara untuk kepentingan peribadi, keluarga dan kelompok dia sahaja. Ini kezaliman yang paling besar yang perlu kita tentang. Maknanya kalau kita nak kecek bab politik Islam, hak ni lah. Kita kena lawan rasuah ni. Amar ma'ruf paling besar dan nahi munkar paling besar dalam konteks pengurusan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, isu kesatuan, isu perpaduan. Nabi sebut apabila dia laksana Sahifah Madinah ataupun piagam ataupun perlembagaan Madinah, perlembagaan negara Islam pada masa itu, apa yang Nabi sebut? Nabi sebut umat Islam yang berada di Mekah, yang berhijrah ke Madinah, kita panggil muhajirin, dan umat Islam yang berada di Madinah yang dipanggil Ansar, semua sekali adalah ummah wahidah, umat yang satu. Maknanya kesatuan, perpaduan. Baik, macam mana dengan non-Muslim yang berada di Madinah pada masa itu, termasuk Yahudi, yang kita tahu perangai Yahudi semenjak dulu sampai sekarang ni, bukan kerana dia bangsa, tapi kerana perangai huduh dia. Termasuk zaman Nabi dulu, apa yang Nabi sebut? Non-Muslim juga disebut ummah wahidah. Maknanya satu umat. Ertinya macam mana kita nak laksana perpaduan dan kesatuan di negara kita? Maknanya kita mesti kembali kepada, bagi sebuah negara, semua kita patuh akur kepada perlembagaan negara kita Malaysia. Itu payung yang memayungi kita. Tak kira kita ni Melayu, kita ni Cina, kita ni India, kita adalah warga negara Malaysia. Jadi kita wujudkan ta'aruf tadi, perpaduan tadi, perkenalan tadi. Maknanya masing-masing hormat, menghormati. Masing-masing kita bertolak ansur, kita bekerjasama, kita maaf, memaaf. Sebab itulah apabila timbul isu DAP. Kalau Ben Mak Sabu dia kata DAP, jadi ratik DAP. Amba tak boleh nak sebut lah, cuma boleh royak sikit.
Jadi isu DAP ni ambo fikir jadi seolah jadi macam hatu raya. Jadi kalau zaman dulu kita nak tidur, seorang mak kan nak tidur anak-anak dia waktu malam, jadi nampak payah tidur dia kata hatu raya ada. Jadi budak pun pakai tidur selalu. Jadi zaman dulu 60 70 boleh lah kita ratik benda tu. Tapi sekarang ni tak boleh dah. Kita ambil cara mudah. Kalau kita takut sangat ke DAP, patut apa beza DAP dengan MCA? Apa beza DAP dengan Gerakan? Apa beza DAP dengan MIC? Apa beza DAP dengan parti-parti non-Muslim yang ada di Sabah dan Sarawak? Kalau kita nak cakap bab bangsa, bab perkauman, contohnya. Dalam Malaysia ni sebagaimana disebut tadi, ada 3 kelompok utama aja. Hak keempat kelima tu tak payah sebut ada. Tak payah sebut. Maknanya kita ada PH, kita ada BN, kita ada PN. Mana daripada 3 kelompok ni yang tak ada parti yang non-Muslim? Ada tak ada? Tak ada. Semua ada belaka. Baik. Kalau kita takut sangat ke DAP, semua DAP kalah belaka. Siapa dia yang naik? Adik-beradik DAP juga. Kalau kalah DAP, benar MCA ataupun MIC ataupun Gerakan. Sama je. Jadi apa masalahnya? Baik. Kalau sebut ambo, sebab apa ambo bersama dalam Pakatan Harapan yang ada DAP? Sebab antaranya DAP ni secara jelas dia akor dengan Perlembagaan Malaysia. Dia akor secara jelas, resmi, tanda tangan. Dia hormat perlembagaan negara. Dia hormat institusi diraja. Dia hormat Islam adalah agama persekutuan agama resmi. Dia hormat bahasa Melayu adalah bahasa Malaysia. Sebab itulah hamba kata, pilihan raya ni bukan masalah nak pilih iman ataupun kufur. Tetapi tidak menolak bahawasanya bagi kita orang Islam, terlibat dalam pengurusan negara juga dengan niat yang ikhlas daripada kita, dan setiap amal yang kita buat dalam kerangka demokrasi dan tidak bertentangan dengan syariat, dia akan dapat pahala juga. Itu yang kita maksudkan. Antara maksud niat yang ikhlas dan amal soleh kita adalah macam mana pilihan raya ni adalah peluang terbaik. Semua kita mempunyai peluang dan tanggungjawab untuk memilih pemimpin yang kita yakin. Sebab itulah Amor sebut sekarang ni, sebelum ni ada orang marah. Jadi seolah Amor samakan Datuk Seri Anwar ni dengan Nabi Yusuf. Amor tidak sama. Amor sebut ibrah. Ibrah macam mana? Kita tengok sejarah Nabi Yusuf macam mana. Nabi Yusuf sebelum dia tawarkan diri untuk dilantik mengepalai ekonomi dan keuangan Mesir pada masa itu, sebelum dia sebut ij'alni ala khazainil ard, jadikanlah aku untuk mengurus ekonomi dan keuangan Mesir, sebab aku ada sifat yang melayakkan aku, inni hafizun alim. Sebelum dia tawarkan diri, Nabi Yusuf telah melalui proses kehidupan sebagaimana kita tahu, sehingga sampai akhirnya isteri Al-Aziz sendiri sebut al-ana hasal haq, mana sekarang ni terbukti kebenaran bahwasanya kehidupan Nabi Yusuf tu difitnah, bukan dia yang melakukan fitnah, melakukan kejahatan. Dan Nabi Yusuf sendiri sebut anni lam akunhu bil ghaib, bahwasanya aku ni tidak mengkhianati mandat. Aku ni seorang yang berpegang pada prinsip, dan dia dihormati oleh pemimpin Mesir pada masa itu Al-Aziz, sehingga dia sebut innakal yauma ladaina makinun amin. Selepas dia melalui proses itulah baru Nabi Yusuf menawarkan diri untuk urus ekonomi dan kewangan Mesir. Jadi Amor sebut ibrah daripada ayat tu, kita tengok kepada sosok pemimpin yang kita yakin boleh urus negara kita Malaysia, boleh urus keuangan dan ekonomi negara kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tengok dia telah melalui proses yang begitu panjang, ujian, tribulasi, fitnah. Orang yang fitnah sendiri mengakui
Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak terlibat. Dan bukan hanya di Malaysia sahaja, ulama-ulama sedunia, terutama almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi, yang menganggap dia sebagai anak dia sendiri. Kesatuan ulama sedunia antara kesatuan yang dibarisi oleh ulama-ulama hebat, mewakili seluruh dunia. Dan alhamdulillah, pada masa di Yadim, kita buat kerjasama MOU dengan Kesatuan Ulama Sedunia. Mari pemimpin utama Dr. Ali Qaradaghi dan ketua dia sendiri pada masa itu Dr. Raisuni buat tanda tangan MOU. Dan selepas pada tu, dua kali pada masa di Yadim jumpa dengan Tun, nak cerita apa yang Yadim nak buat, perancangan gini. Adalah jawapan daripada Tun, tak apalah, kita hormat dia. Jumpa juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab apa yang kita faham, selepas 2 tahun berlaku transisi. Jadi berjumpa dengan Perdana Menteri, berjumpa dengan bakal Perdana Menteri pada masa itulah. Jadi antara yang kita bincang, apa yang peranan besar Yadim boleh buat, termasuk dalam isu kesatuan ummah ni, isu perpaduan ni. Dan apabila kita berbincang, sebab kita yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan ilmu dia, dengan keterlibatan dia dalam harakat Islam, dengan kesungguhan dia untuk mengembangkan syiar Islam, dia menyambut baik dan dia kata Yadim dalam hati dia. Itu pada masa itu. Jadi sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan sejarah perjalanan hidup dia, dan kita rasa sukar orang boleh ikut cara hidup dia yang sanggup menerima apa saja kerana berpegang pada prinsip, inilah sosok yang paling sesuai untuk dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan apabila kita berubah, kita bersisih pandangan, jangan siapa pikir kita menghukum, jangan siapa pikir kita mengkafir, jangan siapa pikir kita memutuskan hubungan silaturahim. Kerana ini ditegah oleh Islam, kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ard. Antara orang yang akan dilaknat, kelompok yang akan dilaknat ialah orang yang mengkufurkan sesama Islam dan memutuskan hubungan silaturahim. Jadi kita bawa politik budaya baru, hormat menghormati antara satu sama lain. Apabila mari pilihan raya, kita tidak perlu bercakap menaikkan sentimen perkauman dan agama, tetapi kita cerita apa yang kita nak bawa. Jadi sebab itulah kita yakin dengan Pakatan Harapan, insya-Allah. Kalau tanya apa, kita bertekad pada 19 hari bulan 9, 19 hari bulan 11, hari Sabtu yang terdekat, kita masuk dengan niat, kalau kita orang Islam, pegang kala tangan kanan, bismillah, tawakal ala Allah, kita beri undi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita beri undi kepada Parlimen dan DUN mengikut Pakatan Harapan. Amba tidak ajak adik kakak lawan Islam. Amba ajak adik kakak pegang Al-Quran. Amba tidak ajak adik kakak guna kekerasan. Amba ajak adik kakak junjung harapan. Amba tidak ajak adik kakak pakah orang. Amba ajak adik kakak pangkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.